Kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2, Unit 6.0 Penyakit. Mari kita tengok maksud penyakit. Penyakit merupakan keadaan tidak normal yang menyebabkan pengidapnya tidak dapat memberi tumpuan dalam menjalani kesihatan seharian. Okey, bila kita jatuh sakit, badan kita tidak sihat, kita tidak dapat menjalankan aktiviti seharian kita dengan normal. Okey, penyakit terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama penyakit yang berjangkit, iaitu boleh merebak daripada seorang individu kepada individu yang lain. Contohnya macam sekarang ni, penyakit COVID, dia boleh merebak. Okey, selain daripada tu, cirit-birit pun boleh berjangkit. Okey, kemudian selsema. Okey, jenis penyakit yang kedua adalah penyakit tidak berjangkit, iaitu penyakit ini dia tidak merebak. Merupakan penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Contohnya diabetes, iaitu kencing manis. Kemudian penyakit kardiovaskular, penyakit jantung. Kemudian hipertensi, darah tinggi. Dan penyakit respiratori kronik, iaitu penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Okey, kita tengok satu persatu penyakit tidak berjangkit. Yang pertama, diabetes, iaitu penyakit kencing manis. Dia berlaku apabila paras gula tinggi di dalam darah. Okey, macam gambang tu. Jadi, bila kita pergi klinik, dia akan ambil darah sedikit di jari, letak dekat mesin mengira mol darah tu. Okey, kita akan tengok bacaan dekat situlah. Kalau tinggi, bermaksud paras gula dalam darah kita tinggi lah. Kemudian pengeluaran hormon insulin oleh pankreas tidak mencukupi untuk menampung kandungan gula dalam darah. Okey, gejala. Macam mana kita nak tahu kita ni mengidap penyakit diabetes? Yang pertama, kerap berasa dahaga. Okey. Kemudian cepat letih. Cepat letih ni kita melakukan aktiviti yang sedikit pun cepat letih. Kemudian berat badan makin menurun. Kerap membuang air kencing, air kecil. Mudah terkena jangkitan kulit. Luka lambat sembuh. Penglihatan kabur. Otot lemah. Gatal-gatal di bahagian kemaluan. Okey, kalau kita berasa tiba-tiba tak larat, kita makan macam biasa tapi berat badan kita susut. Lepas tu asyik kencing saja. Lepas tu pula bila kita luka, kita tengok luka kita lambat je sembuh. Itu kita kata kita mengalami gejala kencing manis. Okey, seterusnya kita tengok penyakit kardiovaskular, iaitu penyakit jantung. Dia berlaku apabila otot jantung tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi disebabkan oleh saluran darah yang sempit atau tersumbat. Okey, gejala dia kita akan kerap sakit pada bahagian dada sebelah kiri lah. Kemudian kerap berdebar-debar. Duk tiba-tiba duk saja-saja pun kita rasa macam jantung kita berdebar-debar. Mudah berasa cemas. Kita hilang selera makan.
mudah berpeluh dengan banyak. Kalau kita berpeluh dengan banyak. Kerap lelah dan sesak nafas. Okey. Kita tak boleh nak bernafas macam sempit. Jadi ini mungkin gejala sakit jantung. Seterusnya kita tengok hipertensi, iaitu penyakit darah tinggi. Tekanan darah kita tinggi. Okey, berlaku apabila tekanan darah melebihi bacaan 140 per 90 mmHg. Okey, bila kita pergi cek tekanan darah, kalau kita lebih daripada bacaan ni, maksudnya kita mengidap penyakit tekanan darah tinggi. Okey, macam mana kita nak kesan? Yang pertama, kita kerap sakit kepala dan berdenyut-denyut di bahagian belakang kepala. Okey, kerap berasa kebas di leher. Lepas tu kita suka marah. Lepas tu kita suka tidur, tak lena cepat lelah dan sesak nafas serta sering gelisah. Kita rasa cemas. Seterusnya, penyakit respiratori kronik, iaitu penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Berlaku apabila terdapat penyempitan dan keradangan pada saluran pernafasan. Gejala dia batuk berkahak yang berpanjangan. Kita batuk dengan lama, kita kena pergi cek lah. Lepas tu nafas berbunyi. Okey, kita nafas kita berbunyi. Sesak nafas terutama pada waktu pagi, sejuk waktu sejuk kita akan sesak nafas. Kemudian sesak nafas ketika melakukan aktiviti. Kita banyak sangat melakukan aktiviti, berlari ke, okey, tak ada nak rehat, jadi kita akan sesak nafas. Simptom kegagalan paru-paru berfungsi, jantung bengkak dan kaki bengkak. Contoh penyakit paru-paru ni ialah pneumonia, penyakit asma, kita panggil penyakit lelah. Kemudian kita tengok cara nak mencegah penyakit berjangkit yang tadi tu, diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit hipertensi, penyakit respiratori kronik tadi tu. Macam mana kita nak cegah? Okey, yang pertama kita kena bersenam. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, melebihi 30 minit setiap sesi. Maksudnya, sekali kita buat selama 30 minit ataupun setengah jam. Tu sudah kita berhenti. Dalam seminggu ada 7 hari, kita pilihlah 3 hari untuk melakukan senaman 30 minit ni. Kemudian tidak merokok dan mengambil alkohol. Okey, jangan sesekali merokok lah. Kemudian elak stres. Kamu kena menangani stres ataupun tekanan kamu dengan baiklah. Kemudian periksa paras gula dan kolesterol dalam darah. Okey, kamu tak payah nak tunggu gejala ataupun simptom penyakit itu. Kita boleh buat pemeriksaan paras gula dekat klinik. Kemudian kita kekalkan berat badan unggul. Kita kena kira BMI kita, tinggi dan juga berat kita. Kita dapat normal ataupun tidak. Kalau normal, kita tetapkan berat tersebut. Kekalkan. Okey, kita mengamalkan diet yang seimbang. Okey, kemudian lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kita jangan tunggu sakit, okey, baru kita nak pergi hospital. Jadi kita buat secara berkala, bermaksud berperingkat lah. Mungkin 6 bulan sekali, okey, ataupun 3 bulan sekali. Seelok-eloknya 6 bulan sekali kita pergi klinik buat medical check up, pemeriksaan kesihatan seluruh badan kita. Sama ada kita sihat ataupun tidak, itu adalah result yang kita lakukan lah. Okey. Seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Lakukan pemeriksaan kesihatan. Sekiranya anda
tidak aktif atau tidak melakukan aktiviti fizikal. Okey, kalau kamu ni seorang yang tidak melakukan kerja-kerja yang berkaitan fizikal, lepas tu duduk di rumah aja, kamu kena pergi cek lah. Mungkin kebarangkalian tinggi untuk kamu mendapat penyakit lah. Kemudian mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Luka yang sukar sembuh bila kamu kena luka di kaki, di tangan. Luka tu lambat sangat walaupun luka yang kecil. Kerap dahaga, sering membuang air kecil pada waktu malam, gatal atau mendapat jangkitan kuman pada kemaluan. Okey, kena pergi jumpa doktor. Mempunyai tekanan darah tinggi iaitu 140/90 atau lebih pada itulah. Kemudian berlebihan berat badan atau obes, kamu gemuk lah. Mempunyai sejarah keluarga yang menjangkit yang mengidap diabetes. Okey, kalau ada ibu ataupun ayah kamu memang penyakit kencing manis, okey, eloklah kamu pun pergi buat pemeriksaan kesihatan. Okey, baik, itu saja untuk kali ini. Jadi kamu boleh buat latihan pengukuhan. Buatlah peta buih seperti dalam slide ni. Kemudian kamu jawablah cara mencegah penyakit tidak berjangkit. Okey, itu saja. Kamu salin nota daripada slide pertama. Okey, dan jawab latihan pengukuhan. Gambar tidak payah lukis. Sekian saja. Terima kasih.